Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak bercerita tentang satu kes pembunuhan yang berlaku dekat Batu Pahat, Johor pada tahun 1984. Abang diminta untuk menceritakan kisah ni supaya menjadi iktibar untuk kita semua. Kes ni jadi menarik sebab di akhir perbicaraan, orang yang membunuh didapati tak bersalah, yang bersubahat pun didapati tak bersalah, dan budak yang dibunuh adalah dua orang adik-beradik, lelaki dengan perempuan. Dan kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. Dekat kampung Muhibah dekat Batu Pahat tinggallah sepasang suami isteri, namanya Wardi berumur 48 tahun dan juga Sukiam berumur 42 tahun pada tahun 1984. Dia ada 5 orang anak. Pada suatu hari iaitu 30 April 1984, dua anaknya tak balik daripada sekolah. Daripada sekolah ke daripada ngaji macam itulah. Dan yang penting tak balik rumah lah. Daripada siang sampai ke maghrib, dia tunggu anak dia tak balik-balik. Seorang lelaki, seorang perempuan. Mana anak dia pergi? Dia pun rasa macam tak tentu arah, risau. Dia pergilah report polis. Lepas dia report polis, dia report dengan ketua kampung. Jadi disebabkan report yang dibuat ni, ketua kampung bergabung dengan polis cari kat mana anak dia pergi. Tapi seharian cari tak jumpa. Selang seminggu iaitu 7 Mei 1984, dua mayat ni dijumpai. Mayat budak ni lah dijumpai dengan tangan dan kaki terikat dalam lubang najis. Satu muka budaknya ke atas, satu muka budaknya tersembam kat tanah. Sian kan? Dan dijumpai dalam lubang najis belakang rumah seorang jiran. Dan lokasi tempat mayat dijumpai tak jauh pun daripada rumah mak ayah dia, dekat aja. Tapi nak kata takdir kan, memang jumpa mayat selepas seminggu baru jumpa mayat. Dan lubang najis tu sebenarnya kalau korang ingat dulu-dulu tandas dekat luar, dan dekat belakang tandas tu ada lubang najis. Dan lubang najis tu, tandas tu kepunyaan seorang keluarga, satu keluarga, iaitu Razali dan juga Salmah. Polis tak tangguh-tangguh, terus lakukan siasatan, cek segala benda, segala bukti yang ada. Dan dijumpai satu bukti yang sangat penting, iaitu tali yang mengikat tangan dan kaki budak ni sama dengan tali yang ada dekat dalam rumah Razali dengan Salmah. Jadi tak tangguh-tangguh, Salmah pun kena tangkaplah dengan polis. Selepas Salmah kena tangkap dengan polis, Salmah membuat pengakuan secara terus. Dia kata yang bunuh budak-budak ni adalah seorang lelaki OKU yang bernama Samsir, dan keesokan harinya Samsir pula kena tangkap. Perbicaraan dilakukan pada 17 Januari 1987. Perbicaraan penuh lah kan, dekat Mahkamah Tinggi Muar. Okey, cerita dia macam ni. Salmah beritahu sebenarnya dia ni ada affair dengan Samsir. Sebab dia kata walaupun Samsir tu OKU, tapi Samsir tu sangat menarik perhatian. Orang cerita sedih tu jadi macam cerita kelakar lah. Dia kata Samsir tu dengan dia sebenarnya faktor lah, ada hubungan sulit. Jadi pada suatu hari, sewaktu Razali tak dekat rumah, si Salmah ni bagi tahu yang dia jemput Samsir datang rumah semata-mata untuk mengadakan hubungan intim. Sedang dia seronok-seronok buat hubungan intim, tiba-tiba dia nampak ada dua orang budak mengintai. Dia tahu dua orang budak tu akan menjadi saksi hubungan dia dan juga Samsir, hubungan Salmah dan juga Samsir. Jadi si Samsir ni sebabkan dia OKU kan, dia macam OKU, mungkin OKU otak kot, OKU fikiran yang memang tak boleh nak kontrol marah macam tu. Dia pun pergi keluar pakai seluar. Abang pula buat gaya. Pakai seluar, dia kejar budak tu, dia tangkap budak tu dua orang, dia cekik budak tu sampai dua budak tu mati. Lepas tu dia ikat budak tu pakai tali dan juga dia letak dalam lubang najis belakang rumah tu. Itu yang Salmah cerita. Iaitu sebenarnya bukan dia yang bunuh, Samsir yang bunuh, sebabkan budak-budak tu akan menjadi saksi kepada hubungan curang diorang. Dilanjutkan cerita, selepas dia bunuh budak-budak tu, Samsir pun balik rumah lah. Pun Salmah pun mandi-mandilah, tak ada apa-apa. Berlakulah seperti tak ada apa-apa berlaku. Selepas tu si suami pun balik, Razali pun balik. Okey, tak ada apa-apa. Tapi selang seminggu, diorang terhidu bau busuk daripada belakang rumah. Jadi si Razali ni macam tak sedap lah bau ni. Dia ajaklah Salmah ni pindah daripada situ ke rumah pakcik dia yang agak jauh daripada situ. Setelah perbicaraan berlaku panjang lebar dekat mahkamah, akhirnya keputusan pun sampai ke hujung.
Kalau kita ni ikut logik ni, memang kita kata Samsir dengan Salmah memang bersalah lah, memang patut kena hukum gantung sebab bunuh budak kan. Tapi keputusan mahkamah di luar jangkaan, iaitu Samsir dengan Salmah didapati tak bersalah. Riuh satu mahkamah, huru-hara orang dibuatnya. Kenapa boleh tak bersalah? Sebenarnya ada beberapa persoalan yang diungkapkan sewaktu perbicaraan tu yang menyebabkan, yang menjadikan kes ni misteri tau, yang menjadikan siapa sebenarnya pembunuh. Soalan pertama ialah Samsir didapati ada dekat tempat kerja di waktu kejadian, dan ini dikonfirmkan oleh majikan Samsir. Tapi peguam-peguam semua patahkan hujah tu, cakap mungkin Samsir menyogok bos dia siap-siap, yang mengaku memang Samsir datang kerja. Itu soalan pertama. Soalan kedua, betul ke Samsir bunuh budak-budak tu, ke Salmah buat cerita nak tutup sesuatu? Pelik kan? Sebab kalau orang yang ada hubungan sulit, dia tak senang-senang cerita tau. Dia tak senang-senang nak cerita kat mahkamah. Tapi ini selamba badak je si Salmah tu cerita dekat mahkamah yang dia ada hubungan sulit dengan Samsir, dan macam cerita tu macam nak fokuskan pada Samsir, nak supaya mahkamah tu menghukum Samsir, dijatuhi hukuman mati. Padahal Samsir tu OKU, dia tu macam tak berapa nak stable sangat. Tapi kalau betul pun Salmah tu punya cerita, ini ada persoalan ketiga kalau betul pun Salmah tu punya cerita, kenapa di akhir perbicaraan Salmah tak didakwa sebab bersubahat dengan Samsir? Dan kebanyakan orang percaya sebenarnya Samsir dijadikan kambing hitam oleh Salmah dan suaminya untuk melepaskan diri. Dan persoalan yang kelima yang pelik adalah kenapa waktu si Razali bau busuk dekat rumah dia, daripada di belakang rumah dia, dia tak pergi cek. Dia kenapa bawa bini dia pindah ke rumah pakcik dia? Pelik kan? Macam-macam ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Dan disebabkan oleh kelima-lima persoalan ni, akhirnya mahkamah memutuskan Samsir tak bersalah dan Salmah pun tak bersalah. Dan sampai sekarang tak tahu siapa pembunuhnya daripada tahun 1984 sampai ke 2021. Kalau si budak-budak tu hidup pun rasanya dia lebih kurang bayar abang lah, dari 40 macam tu lah kan. Lebih kurang bayar abang lah budak-budak tu. Tapi itulah keputusan mahkamah. Antara cerita mahkamah yang mendapat liputan meluas disebabkan keputusan tu tak selari dengan apa yang penonton harapkan. Jadi itu adalah cerita yang dinamakan Tragedi Salmah. Abang harap cerita tu difilmkan sekarang ni. Kalau dibuat filem sekarang ni macam lah, kita pun tak adakan filem-filem mahkamah yang macam ni kan. Jadi kalau korang ada cerita-cerita yang nak abang ceritakan, bolehlah korang beritahu dalam komen. Abang akan ceritakan dengan gaya abang. Jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.